Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya dan rakan saya akan berkongsi tentang tajuk yang diberikan kepada kami adalah Khawarij. Nama saya Muhammad Hafiz Luqman bin Muhammad Rizki. Nombor metrik 22 di TQQ0203. Yang pertama, saya akan pergi kepada pengenalan Khawarij. Pengenalan yang pertama adalah Uthman bin Affan. Selepas Uthman bin Affan, Khalifah yang ketiga, meninggal dunia ataupun syahid, para sahabat dan sebahagian besar umat Islam melafazkan ikrar setia melantik Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah yang keempat. Walau bagaimanapun, kematian Uthman meninggalkan api fitnah dalam kalangan umat Islam sehingga membawa peperangan sesama sendiri. Ada dua kumpulan yang berperang ketika itu. Kumpulan yang taat kepada Khalifah Ali dan mereka yang menentang beliau. Golongan yang menentang berpunca dari rasa tidak berpuas hati dengan tindakan Ali ke atas orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Uthman bin Affan. Perang Siffin berlaku antara mereka yang taat kepada Khalifah. Yang kedua adalah Perang Siffin. Apabila Perang Siffin berlaku, semasa itu tentera pimpinan Ali hampir mencapai kemenangan. Tetapi Muawiyah menerima nasihat Amr bin As supaya melakukan helah dengan mengangkatkan Al-Quran dan mengajak supaya berdamai dengannya. Cara ini membawa kepada pertelingkahan sesama sahabat. Ali menyedari penipuan ini, namun beliau terpaksa mengikut mereka yang terpengaruh dengan helah itu. Mereka menerima tahkim dengan Ali mewakilkan Abu Musa al-Ash'ari, manakala Muawiyah mewakilkan Amr bin As. Dalam pengadilan itu, Abu Musa al-Ash'ari tertipu dengan helah yang digunakan oleh Amr bin al-As. Mengikut Ali sangat tidak berpuas hati dengan pengadilan itu, berkata, tiada hukum yang benar melainkan hukum Allah. Ali menjawab, perkataan itu benar tetapi diucapkan di tempat yang salah. Mereka mengambil keputusan untuk menentang dan keluar daripada keputusan pelantikan Khalifah yang sah. Mereka menuju ke Hurura. Ali datang memujuk mereka secara damai. Beliau mengemukakan soal jawab secara baik kepada mereka. Ali bertanya kepada mereka sambil menongkakkan busur panah, adakah kalian tahu aku benci pada jawatan? Mereka menjawab, ya. Ali bertanya lagi, tidakkah kalian sedar kalian juga memaksa aku supaya menerimanya? Mereka menjawab, ya. Kemudian Ali bertanya lagi, kalau begitu, mengapa kalian menentangku? Mereka terus berasa bersalah dan berkata, sesungguhnya kami melakukan dosa yang besar. Sekarang kami bertaubat pada Allah. Mereka pulang ke Kufah bersama Ali. Tidak lama kemudian, mereka berubah fikiran lalu menentang semula. Ali terus menghantar Abdullah bin Al-Abbas supaya berdamai dengan mereka. Ali menghantar Abdullah bin Al-Abbas supaya berdamai dengan mereka bagi menghilangkan fitnah dan bencana. Namun mereka mengambil keputusan untuk menentang Khalifah dan bersumpah setia melantik ketua yang dipilih oleh mereka sendirian yang bernama Harawra. Kerana itu, kumpulan ini juga dinamakan sebagai Al-Harawriyah. Oleh itu, mereka keluar menentang Khalifah. Mereka dinamakan sebagai Khawarij. Mereka juga dinamakan diri mereka dengan nama Al-Shura, yang bermaksud orang yang menjual nyawa kerana mahukan keredaan Allah, sedangkan mereka termasuk dalam pengikut ajaran yang sesat. Golongan Khawarij membuat satu dakwaan. Golongan tersebut membuat dakwaan bersepakat mendakwa Ali terkeluar daripada Islam berdasarkan peristiwa tahkim dan mendakwa orang Islam yang mengerjakan dosa besar juga terkeluar dari Islam. Mereka juga menghukum orang-orang yang mengerjakan dosa besar akan diseksa dalam neraka selama-lamanya kecuali golongan Al-Landas yang merupakan salah satu daripada pecahan Khawarij. Mereka juga mempunyai pegangan-pegangan yang berbeza mengenai akidah serta bersikap menentang keras kepada Khalifah Islam yang tidak disenangi mereka walaupun Khalifah itu daripada dalam kalangan para sahabat. Apabila golongan Syiah melampau memuja Ali serta para sahabat yang tidak sependapat dengan mereka,
Pada asalnya mereka menentang dalam urusan pemerintahan sahaja. Namun tindakan mereka melarat kepada perkara-perkara akidah yang menyeleweng daripada landasan Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah golongan yang bersifat kasar dan keras. Ini kerana kebanyakan mereka daripada kalangan orang Badui desa yang berperangan begitu. Ditambah pula dengan kejahilan agama dan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, walaupun mereka berpegang kuat dalam kepada agama dan sayang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Yusof bin Wan Muhammad Zamri. Sekarang ini saya akan membentangkan tentang prinsip Khawarij. Prinsip Khawarij mempunyai 6, iaitu mengkafirkan pelaku-pelaku dosa-dosa besar di kalangan muslimin. Hal ini kerana sebagaimana dua orang Khalifah Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah Abu Bakar dan Umar, mereka bertindak untuk mengkafirkan Osman kerana separuh daripada pemerintahannya tidak berlangsung. Mereka juga telah mengkafirkan sesiapa sahaja yang tidak menyalahi dasar atau tidak selari dengan mereka. Yang kedua ialah keluar dari mentaati pemimpin sama ada dengan itikad ataupun perbuatan. Ini adalah kebiasaannya. Kadang-kadang salah satu di antara dua perkara ini. Oleh yang demikian, khalifah hendaklah dipilih oleh kaum muslimin dan pemilihan tersebut hendaklah dibuat di atas dasar bebas atau terbuka. Kaum muslimin seluruhnya dan umat Islam boleh memilih khalifah atau memecat seseorang khalifah. Yang ketiga ialah terzahir tanda orang yang soleh. Kebanyakan daripada mereka kelihatan seperti bersifat warak tanpa ilmu fiqh. Mereka juga telah disifatkan oleh Nabi SAW, kamu akan berasa kerdil dengan solat kamu berbanding dengan solat mereka. Arti kata lain, sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tetapi tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, maka kamu juga akan dikira kafir. Yang keempat ialah memberontak dan menggugurkan pemimpin-pemimpin atau khalifah yang fasik. Sekiranya mereka ingin tidak meletakkan jawatan, mereka wajib dibunuh. Yang kelima ialah kecacatan dalam manhaj seperti pengambilan dalil. Mereka mengambil ayat-ayat azab dan meninggalkan ayat-ayat yang nikmat. Mereka juga telah mengambil ayat-ayat yang terkandung inipatinya untuk orang kafir dan mengaplikasikan ayat-ayat itu kepada orang Islam yang bercanggah dengan pendapat mereka. Yang terakhir ialah lemah dalam ilmu fiqh. Contohnya, mereka hanya membaca Al-Quran dengan hanya sekadar membaca tanpa mengamalkannya. Mereka ini juga terpengaruh dengan diri sendiri, berbangga diri terhadap ulama sehingga mereka mendakwa mereka lebih alim berbanding dengan Sayyidina Ali, Ibnu Abbas serta sekalian para sahabat. Okey, sekarang kita pergi kepada akidah Khawarij. Golongan Khawarij memiliki dasar dan pegangan akidah tersendiri sekaligus bercanggah dengan dasar akidah ahli al-sunnah. Antara akidah Khawarij yang utama adalah dari segi sifat Allah, iaitu golongan Khawarij berkeyakinan bahawa Allah mempunyai sifat wajib sebagaimana sifat mustahil, iaitu yang pertama, wujudnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Yang kedua, wujudnya adalah mutlak. Yang ketiga, Allah mengetahui, melihat dan mendengar dengan zatnya. Oleh kerana Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib ada padanya, maka ia membawa pengertian bahawa setiap sifat yang bertentangan dengan sifat wajib adalah mustahil. Contohnya, sifat ilmu dan kudrat adalah wajib, manakala bodoh dan lemah adalah mustahil. Selain itu, dari segi qada dan qadar, iaitu menurut pendapat Khawarij, tidak akan sempurna iman seseorang jika dia tidak percaya kepada qada dan qadar, sama ada baik atau buruk yang datang daripada Allah. Walau bagaimanapun, manusia itu wajib berikhtiar. Semua itu dengan berdalilkan firman Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, kenangkanlah
nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah. Ia memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka mengapa kamu rela dipalingkan dari menyembahnya? Kesimpulannya, oleh yang demikian, orang yang tidak melakukan ketaatan atau melakukan maksiat dikira kafir, dan mereka akan kekal dalam neraka jika tidak bertaubat atau tanpa pengampunan Allah. Sedangkan menurut jumhur dan ahli al-sunnah, orang yang melakukan maksiat atau meninggalkan amalan yang ditetapkan dikira fasik. Justeru mereka dikira masih beriman dan tidak kekal dalam neraka. Berdasarkan pencerahan di atas, kami berpandangan bahawa kumpulan Khawarij pada namanya tidak dinafikan. Ia telah luput di telan zaman. Ini kerana tiada sesiapa pun dalam kalangan individu atau kumpulan yang mengaku pada hari ini bahawa mereka daripada golongan Khawarij. Namun demikian, ciri-ciri kumpulan tersebut masih kekal wujud hingga ke akhir zaman, sebagaimana nas-nas hadis yang mengisytiharkan hal tersebut. Bayangkan jika Khawarij yang terdahulu berpegang kepada doktrin atau prinsip mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, tetapi pada hari ini wujud mereka yang mengkafirkan sesama Islam hanya kerana dosa-dosa kecil atau khilaf di dalam perkara-perkara furuk agama atau berbeza pendekatan dalam isu politik.